Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kesempatan untuk kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu dalam rangka untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudahkan bagi jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah tuan-tuan, kesempatan pada malam ini, walaupun kita sudah hampir 5 bulan, saya last bagi kuliah kat sini bulan Februari ke saya, bulan Mac, 12 Mac last. 15 tu kita dah start PKP, bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, hampir 4 bulan kita berehat. Ini kelas yang pertama ke dah ada sebelum ni? Pertama kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sebelum ni ada bagi kuliah yang pertama waktu buka minggu lepas di Putrajaya. Itu pun dia buat kuliah pembukaan di Putrajaya dekat dengan IOI. Ini pun kuliah yang pertama juga. Saya sebenarnya menyangkakan tak ramai lah kan untuk mula ni, sebab masih lagi berada dalam proses PKP, PKP iaitu pemulihan. Sekarang ni dah yang ke-6, PKP yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan usaha kita dan angkat ujian ini supaya kita semua dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Walaupun tuan-tuan banyak hikmah yang lalu, saya rasa tuan-tuan kali ini mungkin berlaku sehidup sekali. Yang Ramadan tak dapat sebelum nak sembahyang berjemaah, dah dapat sembahyang berjemaah. Mungkin sebelum ni tak ada masa nak mengulang kaji, nak mengaji dan sebagainya, dapat banyak masa. Dan pada malam ni tuan-tuan, saya nak kongsi, pada asalnya saya di sini mengajar sirah nabawiyah. Cuma saya melihat kelas tu dia terputus-putus. Sebab orang datang, saya tengok muka lain kan. Setiap kelas ada muka wajah baru. Jadi saya melihat tajuk yang saya buat sirah nabawiyah tu macam tak boleh habis. Sebab kitab dia ada dalam 50 bab. Jadi terpotong-potong. Saya fikir lebih baik saya buat kelas ataupun tajuk ceramah yang bersifat one off. Ini contohnya macam malam ni saya pilih kitab Birrul Walidain, kitab Al-Adabul Mufrad, karya Imam Bukhari. Jadi malam ni kita nak kenalkan siapakah Imam Bukhari. Tuan-tuan pernah dengar Imam Bukhari? Saya pernah dengar Bukhari ataupun pernah dengar nama Bukhara. Biasa orang kita ni kalau Bukhari ni biasa dia dengan nasi Arab lah, nasi Arab Bukhari. Buat makan ingat yang tu lah. Tetapi sebenarnya Imam Bukhari tuan-tuan, Bukhari ni dia satu tempat di Uzbekistan. Jadi kita nak cerita siapakah Imam Bukhari dan apakah karya-karya beliau. Sebab apa tuan-tuan? Dan kita dalam Islam ni ada 2 perundangan kitab yang paling besar. Yang paling tinggi sekali adalah Al-Quran. Selepas Al-Quran kita apa tuan-tuan? Kita apa lepas Al-Quran? Adalah Sahih Bukhari. Jadi hari ini saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan kitab Sahih Bukhari. InsyaAllah kita buat biasa berlatih dalam 1 jam kan. Soalnya biasa kuliah sebelum ni, kalau yang PKP tu ni lepas azan ni, maghrib isyak tu kita terus berhenti. Jadi malam ni kita tengok juga dia punya format PKP baru ni. Dan saya menjagakan muslimat tak datang. Dia juga muslimat, Masya Allah. Macam saya baru ni pembukaan kuliah di Putrajaya, saya terkejut. Sebab kita biasa kuliah ni orang Melayu kan datang. Tapi di Putrajaya yang majoriti adalah orang foreign. Dan saya minta ceramah dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Saya memang terkejut lah. Sebab saya expect yang datang ke foreign, saya memang bila beritahu ceramah dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Tapi saya punya pemikiran, saya ingat PKP orang yang datang Melayu lah.
Memang yang datang tu semua foreigner. Yang Melayu dia punya cermin dengan situs sendiri. Jadi kita memang, kita katakan PKP ni memang banyak perkara yang normal, luar kebiasaan kita. InsyaAllah saya harap semoga saja tentang ini antara karya-karya karya Imam Bukhari. Ini adalah kitab Imam Bukhari, tuan-tuan. Dia ada lebih kurang dalam 22 tulisan. Tetapi tak semua tulisan tu, tuan-tuan, ada yang dalam bentuk manuskrip, ada yang hilang. Kebanyakan hilang. Ini antara kitab karya Imam Bukhari. Kalau amal ibad, tentang kitab ni tentang melawan Jahmiyah. Jahmiyah ni adalah satu aliran pemikiran yang dikatakan tikam Islam. Dia macam Syiah. Dia ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Jadi Imam Bukhari dia satu buku, Falqul Ibad, untuk melawan aliran Jahmiyah. Jadi kita nak tahu bahawa dulu Jahmiyah ni zaman Imam Bukhari lagi. Nanti saya akan bacakan biografi dia. Biografi beliau Imam Bukhari. Ini antara kitab yang tentang akidah. Seterusnya kitab Sahih Bukhari saya tak bawa semua sebab dia 2 jilid yang titulan dalam saya nak tunjuk. Ini kitab Sahih Al-Bukhari. Dia ada sejilid, tapi yang ini 2 jilid lah, bergantung percetakan. Kalau dalam 6,000 hadis. Ini nanti saya akan detailkan untuk punya pembahagian. Ini Sahih Bukhari. Tapi orang Melayu kita saya lihat, orang simpan ni, saya pernah dengar lah ceramah dari YouTube. Dia kata siapa nak kereta tak terbakar atau kereta terhilang, letak Sahih Bukhari. Itu antara perkara khurafat lah. Sahih Bukhari ni memang bagus, tapi tak ada dibuat-tangkan. Memang ada ceramah dia kata kalau tak nak kereta hilang, letak Sahih Bukhari dalam kereta. Tetapi yang sebenarnya Sahih Bukhari adalah untuk dibaca. Dan kami di Masjid Nabawi, zaman belajar dulu, memang kita setiap malam lepas isyak ada majlis untuk baca Sahih Bukhari. Dibaca. Dan baru ni Syekh tu baru meninggal pada 10 Zulhijjah. Syekh Ar-Rahman Al-Mubarakuri, Syekh Ar-Rahman, dia baru meninggal. Tapi belajar dengan dia baru saja meninggal pada malam raya. Jadi benda ni, kitab ni selalu dibaca lah. Jadi orang di Mekah Madinah, tuan-tuan, orang macam kita biasa baca Quran, orang baca hadis. Diorang baca je. Mungkin sebab bebas Arab kan, jadi tak perlu syarah lah. Tapi di Malaysia ni kalau kita buat mungkin agak pelik lah. Lepas mengaji Quran, mengaji hadis. Di sana ni orang baca bahan bacaan. Dan hadis ni, tuan-tuan, sebenarnya dia tak macam Al-Quran. Al-Quran ni dia perlukan syarah, dia perlukan tafsir. Dan hadis ni kalau kita baca nanti, kita baca ada mufrad sebagai contoh, baca teks pun dah boleh faham. Dia simple. Ini Sahih Bukhari 2 jilid. Yang malam ni kita nak bicarakan tentang kitab adab, adab mufrad. Ini adalah kitab tentang, dia sebenarnya 17 jilid. Saya tak bawa 17 jilid tu sebab 1 jilid ni. 17 jilid ni adalah kitab Fathul Bari, mensyarahkan hadis yang Bukhari, tuan-tuan. Untuk syarahkan hadis ni, dia ada 17 jilid. Nama dia kitab Fathul Bari. Jadi Fathul Bari ni 2 jilid pertama, ini jilid yang pertama. 2 jilid pertama menerangkan tentang biografi Imam Bukhari. Jadi kalau kita dengar perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang kita tak bisa dengar, kita akan rujuk kitab ni. Kitab ni yang paling tepat, yang membicarakan tentang biografi Imam Bukhari. Cari masak pula kan, terangkan bahan dulu kan? Sebab yang ada kat rumah saya nak tunjukkan. Ini kitab Birrul Walidain, kitab yang membahaskan tentang kepentingan berbakti kepada ibu bapa. Kalau tuan perasan, ulama hebat ni dia satu kitab khusus membicarakan tentang akhlak. Contoh ni kitab Imam Ahmad ada kitab Az-Zuhud, tentang membahas tentang bab zuhud. Kitab Abdullah Ibn Mubarak ada kitab tentang zuhud. Imam Bukhari pun ada satu kitab tentang akhlak, itu Birrul Walidain. Ini antara kitab yang saya ada. Banyak Imam Bukhari ada 20 tulisan. Dan saya kongsikan tuan-tuan, di antaranya kitab yang kita dah sebut tadi, yang disebut Raf'ul Yadain fi Solat, tentang hukum mengangkat tangan dalam solat. Itu ada kitabnya. Kemudian ada Qiraah khalfa imam, bacaan di belakang imam pun ada juga. Kitab yang tak ada ni Kitabul Habah atau Hibah ataupun Musnad Al-Kabir. Maksud tak ada ni, tuan-tuan, kalau dia tulis mafkud, benda tu
tak dijumpai. Macam mana ulama tahu? Bila orang mungkinkan dalam kitab mereka, contohnya dia kata kami baca kitab Musnad Al-Kabir. Dia kata dia baca, tapi Musnad Al-Kabir itu tak ada. Sebab kita kena tahu bahawa tak banyak kitab-kitab ni yang masih hidup ni. Bahkan ada yang masih dalam bentuk makhtub, iaitu dalam bentuk manuskrip. Dan antara kitab yang tak ada lagi, Al-Mabsut pun makhluk pun tak ada. Al-Wahdan ada, Al-Fawaid, Al-Ilal pun makhluk juga. Jadi saya liskan kat sini ada 19. Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Awsat, Tarikh Al-Saghir, ini wujud. Al-Kunni, Al-Mu'afa, Al-Saghir, Al-Wafa, Al-Kabir. Ini tentang kitab-kitab tentang hadis. Dan penting saya memilih tajuk malam ini, iaitu tentang kitab Adab Mufrad. Saya bawa terjemahan satu yang Adab Mufrad. Orang lain kita baru terjemahkan, baru antara yang terjemahkan Gali Ilmu ini saya tengok dia baru terjemah baru 2 jilid. Dia kata ada 4 jilid, tapi dia baru siap 2. Satu buku, satu jilid ni 300 hadis. Al-Adab Mufrad. Kitab-kitab yang menghimpunkan tentang akhlak. Macam Birrul Walidain ni khusus untuk akhlak kepada ibu bapa. Jadi kitab Birrul Walidain ni dia khusus. Jadi dia umum. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kitab Al-Adab Mufrad ni adalah kitab yang mengenai akhlak sesama manusia. Adab sesama manusia. Dia adab ni banyak. Adab hari raya, adab ke masjid, adab tidur, banyak. Tetapi Al-Adab Mufrad ni adalah kitab yang membahaskan tentang khusus kita dengan manusia. Kita tengok dalam 1300 hadis. Baca dia. Yang bahasa Melayu lah. Ini baru jilid pertama. Baru yang siap baru jilid kedua. Jadi saya punya tarikh malam ni, saya ulang balik sekali yang baru sampai. Kita nak perkenalkan ulama Ahlus Sunnah, iaitu Imam Bukhari. Paling kurang kita dah tahu siapa Imam Bukhari. Yang kedua saya nak share dengan tuan-tuan, kongsi dengan tuan-tuan penulisan karya ulama yang antara yang saya bawa malam ni. Kita insyaAllah di penghujung kita akan baca hadis-hadis dalam ni di kesempatan yang ada. Dan kita yang ketiga, kita nak tahu syarah dan juga metod ulama menulis. Dia tuan-tuan, setiap cara penulisan ni berbeza. Macam Sahih Bukhari tuan-tuan, Imam Bukhari kata aku hafal 100,000 hadis sahih, 2,000 hadis yang tidak sahih. Maksudnya hafal 300,000 hadis. Itu Masya Allah, saya baca punya biografi. Tapi yang dia pilih cuma 6,000. Itu pun dia kata sebab dia tak nak beratkan. Jadi kita tengok metod dia. Sahih Bukhari ni dia hanya menghimpunkan hadis sahih sahaja. Dan syarat sebab tu tuan sahih dalam kitab hadis yang paling tinggi sekali Sahih Bukhari. Yang kedua Muslim, At-Tirmizi, Dawud, An-Nasa'i sampai ke Imam Ahmad, Sunan Sittah. Yang paling tinggi sekali Sahih Bukhari. Sebab tu orang kata Ashahul Kutub Al-Musannafah. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Jadi metod penulisan dia berbeza. Ada pun dalam Adab Mufrad tuan-tuan, Adab Mufrad ni kitab ni dia campur macam tuan-tuan, dia ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan juga ada asar, iaitu kata-kata sahabat. Dan kita terangkan kenapa metod penulisan berbeza. Antara mukadimah kitab ni mengatakan bahawa sebab berbeza ni sebab kita hadis hukum, hadis-hadis hukum ni mesti diambil hadis yang sahih. Sebab kita nak jadikan sebagai hukum. Adapun sebagai zahir amal, untuk kita beramal, tidak ada masalah untuk kita menggunakan hadis-hadis yang sahih, hasan ataupun dhaif. Hadis palsu dia tak boleh. Yang antara dia punya kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila kami meriwayatkan daripada Rasulullah SAW dalam perkara halal, perkara haram, sunnah-sunnah dan hukum hakam, maka kami ketatkan syarat-syaratnya. Kami ketatkan syarat-syarat pada sanadnya. Dan apabila kami meriwayatkan kalau yang amal, kelebihan untuk beramal, motivasi, akhlak, maka kami mempermudahkan syarat-syarat pada sanad-sanadnya. Maka dia macam dia punya metod dia tuan-tuan, seperti mana metod sejarah yang saya kongsi sebelum ni.
sejarah dia tidak begitu ketat. Sebab sejarah dia tidak melibatkan akidah, sebagai jalan cerita sahaja. Jadi metod dia, ada metod hadis sahih dan hasan sebagainya. Jadi itu antara yang kita nak terangkan. Dan saya kongsikan dia punya biografi ilmu Bukhari. Dia punya biografi dia tuan-tuan sebenarnya dahsyat. Sebab dia punya kehebatan dia pada dia punya hafalan. Nanti saya akan ceritakan. Sebab tu kalau saya tuan-tuan kalau mengajar mesti buku atau bawa pensel atau bawa pen nak tulis. Saya bayangkan kalau member yang datang tu yang tak buat apa-apa tu kata, oh ni mesti macam Imam Bukhari, tak buat macam Imam Syafi'i. Betul tuan-tuan. Imam Syafi'i tuan-tuan saya tak akan baca cerita dia pergi kelas, dia tak bawa buku langsung. Dan kawan dia semua marah. Saya akan bawa cerita tu. Kawan dia semua marah. Dia kata kenapa kau pergi kelas tak bawa buku? Dia kata kau tak tahu ni siapa, ini Imam Bukhari. Lepas tu Imam Bukhari, lepas tu dia baca beberapa ratus hadis, dia founder SMA. Orang yang tulis tu, orang betulkan berdasarkan hafalan Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan, nama Imam Bukhari tuan-tuan, nama Imam Bukhari apa? Boleh sama macam nama Nabi kita, Muhammad bin Ismail. Nama dia adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Balizbah Al-Jufi. Kunyah dia adalah Abu Abdillah. Kita telah kongsikan tuan-tuan bahawa orang Arab ni terkenal dengan kunyah. Kunyah ni dipanggil sebagai contoh tuan-tuan ada anak tamu lelaki, contohnya Abdullah, maka tuan-tuan panggil Abu Abdullah. Macam Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Abu Qasim. Maka Imam Bukhari nama dia Abu Abdillah. Dia punya kunyah dia gelaran dia Abu Abdillah. Nama sebenarnya Muhammad bin Ismail. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat pada 13 Syawal 154 Hijriah di Bukhara. Sebab tu tuan-tuan, sebab aku banyak Imam Bukhari, sebab wujud bertempat kelahiran. Bukhara sekarang Uzbekistan. Dan dia ni tuan-tuan, waktu kecil ayah dia telah meninggal. Jadi disulangkan merupakan seorang anak yatim. Ketika masih kecil, ayah dia Ismail sudah meninggal dan dia diasuh oleh sang ibu. Dan Imam Bukhari tuan-tuan, dia sebenarnya dilahirkan dalam keadaan buta. Jadi kisah ni memang kita dengar pun macam tak percaya. Tapi diceritakan suatu saya buat kita hidup dan kita asal dia. Hadis tadi menceritakan tentang Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan, menceritakan bahawa ketika kecil kedua mata Bukhari buta. Satu ketika ibunya bermimpi melihat Nabi Ibrahim berkata kepadanya, wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan anakmu kerana banyak doa yang engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu dia mimpi Nabi Ibrahim beritahu yang anak engkau ni Allah Taala sembuhkan penglihatan dia. Dan pada pagi hari dia dapati penglihatan anaknya telah kembali sembuh. Ini kitab dalam Al-Bukhari. Ini macam betul cerita ni kan. Tapi dia tak disangka lah sebab dia dalam kitab. Itu tentang biografi Imam Bukhari. Dan kita nak kongsikan satu lagi perkongsian tentang Muhammad bin Hatim Al-Bukhari rahimahullah menceritakan bahawa aku bermimpi. Ini pun dalam kitab Al-Bukhari. Aku bermimpi melihat Bukhari berjalan di belakang Nabi SAW. Setiap kali Nabi mengangkat telapak kakinya, maka Abu Abdillah, siapa? Imam Bukhari lah, pun meletakkan telapak kakinya di situ. Jadi ni semua bukan mimpi kan, takut juga kan. Sebab tu kena tunjukkan. Dan kita melihat sanjungan para ulama kepada Imam Bukhari. Jadi banyak kata-kata tentang melihat tentang kehebatan Imam Bukhari. Qutaibah bin Sa'id rahimahullah mengatakan bahawa aku telah duduk bersama para ahli fiqh, ahli zuhud dan ahli ibadah. Aku belum pernah melihat semenjak aku boleh berfikir ada seorang manusia seperti Muhammad bin Ismail. Dia dimasai seperti hal Umar di kalangan para sahabat. Dia nak mengatakan Imam Bukhari ini seumpama Sayyidina Umar di kalangan para sahabat. Jawab Muhammad bin Yusuf Al-Hamdani menceritakan tentang Imam Bukhari ini. Dia kata Imam Bukhari ini package 3 ulama. Macam satu orang ni ada 3 ulama dalam badan dia. Inilah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahal dan Al-Madani. 3 orang ni ada pada Imam Bukhari.
Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini sanjungan ulama kepada Imam Bukhari, negeri Khurasan, negeri Khurasan belum pernah melahirkan orang seperti Muhammad bin Ismail, iaitu Imam Bukhari. Dan berkata Bundar Muhammad bin Bashar tentang Bukhari, dia adalah makhluk Allah yang paling fakih di zaman kami. Dia adalah manusia yang paling fakih di zaman kami. Itu antara sanjungan. Dan Muslim bin Hajar, ini Imam Muslim juga, dia kata, aku bersaksi bahawa di dunia ini tidak ada seorang pun seperti Imam Bukhari. Itu tentang sanjungan Imam Bukhari, Imam Bukhari. Dan perkongsian seterusnya tentang kekuatan hafalan Imam Bukhari. Jadi kita memang kagum sangat. Jadi kita panggil super genius. Sebab tuan-tuan, dia boleh betulkan sanad, boleh betulkan hadis yang ceritakan. Muhammad bin Abi Hatim Waraq Al-Bukhari menceritakan bahawa aku pernah mendengar Bukhari yang cerita. Satu hari tuan-tuan, dia dengar hadis. Dia umur dia 11 tahun. Dia macam datang kita buat majlis hadis, dia dengar. Dan orang yang baca hadis itu silap. Dia kata, yang orang kata bincang kata, Sufyan meriwayatkan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Maka Imam Bukhari tegur. Dia kata sesungguhnya Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Lepas dia tegur tu tuan, Tuan Guru tu marah balik. Kata Imam Bukhari, maka dia pun mengkritikku. Macam budak kecil kan, ikut baca ilmu dia tegur. Maka dia kena hempit. Dan waktu ni memang Imam Bukhari umur dia baru 11 tahun. Sebab tu tuan-tuan, saya tengok orang zaman dulu, kita kata umur mereka, kita kata masih kanak-kanak kan, belum sekolah menengah, tetapi kebanyakan ni Masya Allah. Berbeza hari ni, budak-budak kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, semua muka mature, muka matang. Kalau kita tengok gambar sekolah kita dengan zaman dulu dengan zaman hari ni, beza. 15 tahun zaman dulu dengan zaman hari ni, 15 tahun hari ni dah boleh bergaya, dah boleh bawa kereta dan sebagainya. Tapi beza dengan zaman dulu, 14 tahun tapi ilmu dia Masya Allah. Imam Syafi'i pun 14 tahun dari hakim. Qadi Imam Syafi'i 14 tahun, sekian dulu jadi hakim. Hari ni sekian dulu boleh masih main TikTok ke Facebook dia, biasa. Tengok kisah ni. Maka Imam Bukhari kata, rujuklah kepada sumber aslinya. Jadi bila Tuan Guru tu marah, kata Imam Bukhari kata, engkau pergi rujuk sumber asal. Maka Tuan Guru tu pun pergi rujuk sumber asal. Dia pun masuk dan lihat kitab ni. Lantas kemudian berkata, bagaimana dia masuk ke library dan tengok. Dia kata, bagaimana kamu boleh mengetahui wahai anak muda? Macam mana kau beritahu perkara ni? Dan aku menjawab, dia adalah Az-Zubair, bukan Abu Zubair. So, tadi dia Tuan Guru silap, Tuan Guru sebut Abu Zubair, Imam Bukhari kata Zubair. Kemudian dia pun mengambil pena dan membenarkan catatannya. Dia pun betulkan balik. Dan dia berkata, kamu benar. Dan dia kata, kau kamu ketika itu, Imam Bukhari menjawab, umur itu 11 tahun. Betul tegur Tuan Guru umur 11 tahun. Dan ada cerita yang kedua tentang kehebatan hafalan dia. Hashim bin Ismail menceritakan bahawa dahulu Bukhari biasa ikut bersama kami berbolak-balik menghadiri pelajaran masyaikh para ulama di Basrah. Imam Bukhari ni banyak belajar tuan-tuan. Dia belajar di Basrah, dia belajar di Bukhari tempat asal dia belajar di Mekah, di Madinah. Dia ada guru dia ratusan. Pada saat itu dia masih kecil. Dia ikut belajar dekat Basrah. Basrah ni antara tempat ilmuwan. Dia tidak pernah mencatat. Ini Masya Allah. Dia tidak pernah mencatat sampai berlalu beberapa hari lamanya. Lama dia sampaikan cerita bawah ni 6 hari. Setelah 6 hari, kami pun mencela perbuatan tersebut. Kita pun selepas 6 hari dah seminggu kan. Macam kita orang di sekolah tak buku kan. Seminggu tak buku. Kita kau ni nak belajar, kita tak sekolah tak buku. Kami pun mencela kelakuannya. Menanggapi hal itu, dia pun mengatakan, kalian berasa kalian banyak hadis dariku, cubalah kalian tunjukkan kepada aku hadis-hadis yang telah kalian tulis. Kata, kau rasa kau banyak tulis hadis, cuba tunjuk kau hadis kau tulis. Maka kami pun mengeluarkan catatan-catatan hadis tersebut. Lalu dia menambahkan hadis lain. Diorang keluarkan catatan hadis yang ditulis, maka Imam Bukhari tambah lagi. Maksudnya dia tulis dalam buku tu tak cukup. Imam Bukhari menambahkan hadis yang lain sebanyak 15,000 hadis. 6 hari tulis tu kan, Imam Bukhari ditambah lagi nota yang dia tulis dengan
16,000 hadis. 15,000 hadis. Banyak ke tak teman? Kita ada 40 pun, ni dalam kepala kan. Nanti kita tengok lagi riwayat. Dan dia membaca hadis tersebut, dan dia membacakan hadis-hadis tersebut semuanya dengan ingatan di luar kepala. Dia keluarkan balik 16,000 hadis tu ingatan di luar kepala. Sampai-sampai kami pun akhirnya membetulkan catatan kami. Orang catat hadis lain, tu saya betulkan catatan yang orang tulis. Dengan bersandarkan hafalan Imam Bukhari. Dan satu cerita lagi, Muhammad bin Al-Azhar Al-Istani rahimahullah menceritakan, dahulu kami ikut hadir dalam Masjid Sulaiman bin Harb, dan sedangkan Bukhari pun juga ikut bersama kami. Orang ni selalu datang majlis para ulama, dan Imam Bukhari pun datang. Dan dia hanya mendengar dan tak catat. Sebab tu orang jingis ni. Dia datang memang dan tak catat. Lepas tu ada orang mungkin tak kenal Imam Bukhari. Dia pergi tegur, dia kata. Ada orang bertanya kepada sebahagian orang yang hadir di situ, kenapa dia ni tak mencatat? Maksud dia tak kenal siapa ini ni. Maka orang itu menjawab, dia akan kembali ke Bukhara. Maksud dia akan balik ke kampung asal dia akan menulis di sana. Maksud dia dengar je, balik kampung baru tulis, dan akan menulis berdasarkan hafalannya. Kita kalau macam ni datang balik dah tak ingat kan, dengan cium dengan balik Imam Bukhari tak. Kenapa Imam Bukhari datang kosong kan? Dia risau, dia balik rumah, dia tulis balik apa yang dia dengar. Dan ada satu Imam Bukhari datang ke Baghdad. Ini satu cerita, Imam Bukhari datang ke Baghdad. Baghdad ni antara kawasan keilmuan yang terkenal, terutama pada zaman Abbasiyah, pusat keilmuan. Tapi kita terkidal juga dalam Baghdad. Pada zaman Abbasiyah kan Baghdad jatuh habis. Segala buku-buku tu dicampakkan ke dalam lautan, ke sungai Baghdad. Sampai dikatakan buku sungai Baghdad ni warna hitam. Sebab tu banyak buku-buku yang kita jumpa hari ini. Kita tahu orang Islam tu banyak yang tulis. Banyak para saintis, para ilmuwan, pakar perubatan buat buku. Kan, Tiru Sina apa semua. Tapi banyak buku-buku tu tak sampai. Sebab apa? Antaranya kejahatan Baghdad, Mongol datang, dibakar, dihancurkan semua Empire Abbasiyah. Dan di antara dihancurkan buku. Jadi kisah ni tuan-tuan, Imam Bukhari datang Baghdad. Jadi Imam Bukhari datang Baghdad, maka Baghdad banyak ulama. Diorang nak apa, nak buat ni, bila datang ulama, diorang nak test. Diorang nak test Imam Bukhari. Para ulama hadis ahli sana pun mendengar kedalangannya dan ingin memuji kekuatan hafalan. Sebab orang ni pelik kan. Dia hafalan terlalu hebat. Dan mereka pun mempersiapkan 110 hadis. Jadi ulama-ulama hadis Baghdad ni dia buat 100 hadis. Dia ada sanad tuan-tuan adalah jalan riwayat orang-orang yang kenal hadis. Daripada muda sebulan. Dia siapkan sanad, dia siapkan matan, dan dicampurkan dari depan ke belakang. Dia buat 100 hadis. Maka mereka bolak-balikkan hadisnya dan juga sanadnya. Dan kemudian dan matan ditukar, sanad ditukar, matan ditukar. Dan setiap orang ni, setiap 100 hadis dia bagi 10 orang. Maksudnya dia seorang 10, seorang 10, seorang 10. Kalau 10 hadis, kalau 10 hadis, jadi 10 orang kali 10 100 hadis. Jadi setiap orang ni jumpa dengan Bukhari, baca hadis tu. Jadi ni kan hadisnya dia orang dah campur-campur. Jadi dengan Imam Bukhari kata, bila ditanya kepada Imam Bukhari, dia kata, aku tak tahu pun hadis ni. Memang tak tahulah sebab benda sudah dia nak test. Kemudian setelah habis 10 orang tu, maka Imam Bukhari pun berkata kepada seorang sahabat satu persatu. Lepas dah habis 10 orang ni, dah habis 100 hadis, Imam Bukhari betulkan satu-satu. Maka ada pun hadis yang kau bawa bunyi demikian. Imam Bukhari kan orang kan terbalikkan sanad dan matan, maka Imam Bukhari betulkan balik hadis. Jadi kisah ni tak pelik tuan-tuan. Kisah ni tak pelik juga lah sebenarnya. Tapi dia lagi pelik. Sebab apa tuan-tuan? Semua sanad dan matan beliau kembalikan ke tempat masing-masing. Dan yang paling pelik tuan-tuan, sejarah ni unik. Dia kata yang paling pelik, Imam Bukhari boleh ulang hadis yang telah dibolak-balikkan tadi. Imam Bukhari hadis itu datang dalam keadaan dibolak-balik. Jadi Imam Bukhari betulkan balik. Yang paling unik dari Imam Bukhari, dia boleh sebut hadis yang bolak-balik tadi. 100 hadis itu boleh sebut. Jadi itu yang mengherankan. Kita mungkin dengan kisah ni pun tak faham kan? Dengan cerita ni pun dah macam pelik kan? Jadi itu dah menunjukkan kehebatan hafalan Imam Bukhari dan ini bukan beliau.
Aku pernah dengar Bukhari mengatakan aku hafal 100,000 hadis sahih, ya. Dan aku menyusun kitab Al-Jami' Sahih Bukhari yang ini tuan-tuan yang merah ni 2 jilid, ya. Aku telah menyusun kitab ni. Aku ambil dari 600,000 hadis. Jadi hadis ni ada dalam 6,000. Dia tuang, dia pilih, dia ambil dari 600,000 hadis, dia ringkaskan jadi hadis 2 jilid, ya. Yang telah aku dapatkan dalam masa 16 tahun. Maka nak susun Sahih Bukhari 16 tahun. Sebayang kita dapat. Dan aku menjadikan Sahih Bukhari ni terwujud aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa apabila Imam Bukhari membaca Al-Quran, maka hati, pandangan dan pendengarannya sibuk menikmati bacaannya dan memikirkan perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalamnya dan mengetahui hukum halal dan haram di dalamnya. Ini sedikit banyak tentang kehebatan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi paling kurang kita kagum dengan Bukhari. Kita dah kenal siapa Imam Bukhari, nama dia Muhammad bin Ismail. Dan Imam Bukhari mula menyusun Sahih Bukhari ni di Masjid Haram. Dia 16 tahun, tapi dia start menyusun Sahih Bukhari ni, start tulis ni di Masjid Haram. Dan kitab Sahih Bukhari tuan-tuan, dia telah direkamkan atau disemak, kan? Antaranya yang disemak oleh Ali Al-Madini, semua ulama hadis, Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ini adalah karangan contoh ulama. Macam kita bila buat buku, kita ada penyemak, kan? Jadi Imam Malik juga, ini merupakan kebiasaan para ulama dahulu. Imam Malik juga kitab Al-Muwatta. Jadi di kitab Al-Muwatta ni dia minta 70 ulama hadis semak. Kita kalau ada buku ni takut nak hantar kat orang, kita kena kritik. Tapi orang dulu mereka menjadi kebiasaan dan kitab mereka minta ulama yang semak. Itu sedikit tentang Imam Bukhari. Dan saya nak masuk kepada hadis Adabul Mufrad. Sebagai kita bagi kurang kita mendapatkan hadis-hadis yang untuk kita amalkan sampai kepada hidup kita. Jadi tuan-tuan, kitab Adabul Mufrad ini dia adalah, saya telah kongsikan bahawa tentang kitab akhlak sesama manusia. Tajuk dia sangat seronok, ya. Sebab tu saya kata saya nak buat kuliah one form. Bukan saya nak habiskan kitab ni, tapi saya pilih hadis-hadis yang kita boleh, yang mungkin kita jarang dengar, kita boleh jadikan sebagai faedah-faedah baru dalam hidup kita. Dan mungkin akan datang kalau saya buat, mungkin buat Imam Nawawi ke, kita tentang ulama lain. Hari ini kita pilih Imam Bukhari. Bila cerita tentang adab tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, adab apa yang paling tinggi? Adab ni banyak. Selain adab Allah SWT, itu yang tinggi lah. Tetapi akhlak yang paling tertinggi, adab tertinggi, adab dengan siapa? Dengan ibu bapa. Adab yang tinggi dengan adab dengan ibu bapa. Sampai Al-Quran pun Allah SWT sebut sekali tentang hak Allah, dan Allah sebut tentang hak ibu bapa. Tentang dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letak 9 hadis tentang ibu bapa. Dalam Sahih Bukhari ini ada 9 buah hadis sahih tentang birrul walidain. Dalam Adabul Mufrad ni, kitab ni ada 40 hadis tentang ibu bapa. Kemudian dalam kitab birrul walidain ni, kitab khusus lah, ada 75 hadis berbincang tentang ibu bapa. Dan kehebatan Imam Bukhari, jenis Imam Bukhari ni tuan-tuan adalah bagaimana dia meletakkan topik pada hadis tersebut. Dia bukan kita kalau buat hadis nak fikir bab tu susah topik. Jadi kepandaian kehebatan Imam Bukhari ni adalah dalam meletakkan bab. Dia susun bab, kemudian susun hadis. Antara kitab ni tuan-tuan, dia menceritakan bermula sekali tentang adab terhadap ibu bapa, akhlak ibu bapa. Dan kemudian menceritakan tentang adab dengan jiran. Ini semua dengan manusia, kan? Adab dengan adik-beradik perempuan. Ada tuan-tuan, adik-beradik perempuan ni ada dia punya anak perempuan. Ada adab dia. Adab dengan petugas atau adab dengan hamba, kan? Ini yang bukan adab dengan manusia. Ini yang saya kongsikan, kan? Di antara, kan, adalah adab. Apakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Hadis pertama, ayu amal ahabu ila Allah Azza wa Jalla, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayu. Kemudian apakah lagi? Yang mereka tanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal?
Amal apa yang paling utama? Maka dia menjawab solat pada awal waktu. Itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa ayu, kuna perkara lagi Nabi jawab summa qala bil walidain, berbakti kepada ibu bapa. Summa ayu, kuna perkara lagi kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan terbaik adalah amalan berbakti kepada ibu bapa. Dan nak bagi tahu bahawa dahsyat ni tuan-tuan tentang berbakti ibu bapa ni, bahawa redha Allah dan hadis mengatakan bahawa redha Rabbi fi redha walid, wasafatu Rabbi fi safati walid. Redha Tuhan ini tergantung dari redha ibu bapa. Dan muka Allah tergantung dari muka ibu bapa. Sebab tu tuan-tuan ada hadis yang mengatakan bahawa kalau kita buat mak ayah kita menangis, maka kita kena gembirakan mereka balik. Sebab apa? Takut Allah muka dengan kita. Dan kita juga kena buat apa yang ibu bapa kita gembira. Dan dalam kitab juga dia beritahu mungkin ada di kita yang ibu bapa mereka telah meninggal. Imam Bukhari juga bawakan hadis-hadis yang bagaimana nak berbakti kepada ibu bapa. Dan ada kisah tentang Juraij. Kita tuan-tuan dalam sejarah ada dua orang barisan yang bercakap. Dalam sejarah kita tuan-tuan ada dua orang barisan yang boleh bercakap, berkata-kata. Siapa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang ni dengan anak Juraij, iaitu tentang seorang ahli ibadah pada Bani Israel. Menarik kisah tuan-tuan. Jadi dia ahli ibadah dalam Bani Israel. Satu ketika tuan-tuan, mak dia datang. Mak dia datang panggil dia. Sedikit kita tahu bahawa zaman dulu, syariat zaman dahulu, mereka nak ibadah ada tempat khusus. Macam orang Yahudi ada Temple of Solomon khusus. Orang Kristian ada gereja. Dia tak sah sembahyang kat rumah. Itu yang apa kita katakan berbeza dengan Islam. Umat Islam tuan-tuan, kita boleh solat di mana-mana. Itu antara dengan tanah ni dijadikan di mana-mana, kita boleh solat di mana-mana. Berbeza dengan orang-orang dulu. Sebab tu kita balik syariat zaman dulu, mereka kalau ibadah ada tempat khusus. Ajaran sama zaman dulu, nak ibadah tempat khusus. Tapi berbeza dengan Islam, kita boleh sembahyang di mana-mana. Sebab baru ni ada persoalan, dia kata nak sembahyang kat rumah ke nak sembahyang kat masjid. Sebab PKP ni maka dia ada keringanan. Jadi kisah juga tuan-tuan, maka mak dia datang, dia tengah ibadah, dia punya tempat ibadah, maka mak dia datang, mak dia panggil, dia kena sembahyang. Dia tak pun nak utamakan hak Allah ke hak ibu. Tak pernah aku sembahyang. Kemudian dia datang, ibu datang kali kedua. Datang kali kedua pun dia tengah sembahyang. Dia apa salah ni, boleh baik kan? Tengah sembahyang. Datang kali ketiga pun tengah sembahyang. Dan dikatakan, ibu kata, aku mohon kepada Allah SWT supaya kau ni diuji dengan wanita berzina. Dan satu hari memang dia terkena doa mak dia, dia terkena doa mak dia, maka ada seorang pelacur ni, dia kata dia mengandungkan anak si Juraij. Maka raja pun, sultan pun murka. Raja pun murka, maka robohkan tempat ibadah dia dan bawa kembali, bawa kondisi Juraij di sana untuk soal selidik. Dan akhirnya Juraij ni pun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya baby yang dilahirkan oleh pelacur tadi itu bercakap. Dan bayi tersebut boleh bercakap. Dan dia kata bahawa ayah dia bukan si Juraij, tapi adalah seorang pemuda lembu. Maka raja pun, sultan pun rasa bersalah. Maka dia kata dengan Juraij, engkau mahu tak gantikan tempat ibadah kau dengan emas? Maksudnya buat tempat ibadah surau pada emas atau surau pada perak. Sebab dia rasa bersalah dan mengenai orang soleh. Maka kata si Juraij, tak perlu, kau gantikan seperti biasa, buat macam biasa. Dan Juraij pun dia tersenyum. Juraij pun tersenyum. Kemudian kata sultan, wahai Juraij, kenapa kau tersenyum? Dia kata, aku tersenyum sebab aku tahu doa ibu aku makbul. Sebab dia tahu doa ibu dia yang minta macam tu. Dan dia tersenyum. Kemudian dia pun kembali ke ibu. Nak beritahu kita buat ibadah pun, kita pun kena mendapatkan restu ibu ayah, restu ibu bapa. Dan antara kelebihan kita berbakti ke ibu bapa ni tuan-tuan, adalah kita dapat rezeki yang murah dan juga apa dia?
umur bertambah panjang. Dalam hadis Nabi SAW, qala Nabi SAW, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umrihi. Barang siapa berbakti kepada ibu bapa, maka beruntunglah dia, dan juga Allah akan menambahkan umurnya. Itu antara kelebihan bagi mereka yang berbakti kepada ibu bapa. Jadi saya ambil ada kelebihan tentang ibu bapa. Dan kita tuan-tuan, kita tidak boleh ada bab larangan mencaci ibu bapa. Jadi kita pelik kan. Imam Bukhari dia buat tajuk larangan mencaci ibu bapa. Jadi perkara ni mana ada orang buat? Rupanya sabda Nabi SAW, macam bagaimana kita boleh mencaci ibu bapa kita adalah bila kita memaki ibu bapa orang lain. Orang Melayu kadang dia selalu maki mak ayah orang lain. Jadi menyebabkan orang tersebut memaki mak ayah kita. Jadi itulah termasuk dalam bab larangan mencaci ibu. Maksudnya kita tak boleh ejek mak ayah orang. Sebab apa? Dia akan ejek mak ayah kita. Ini kalau kita mengamalkan hadis-hadis ni, maka kita menjadi orang yang berakhlak. Kita pernah dulu satu ketika viral kan, kita dalam YouTube kata mak ayah kau hijau kan? Mak ayah kau hijau, dia pun jawab mak ayah kau hijau. Ingat kisah tu? Jadi dia menyebabkan dia melaknat mak ayah dia sendiri. Sebab itu termasuk dalam gagahan. Dan juga termasuk dalam dosa-dosa besar, yang mana di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahawa seorang lelaki yang menyebabkan orang lain mencaci kepada kedua ibu bapanya kerana dia mencaci bapa orang itu terlebih dahulu. Itu tentang mencaci. Dan tentang satu lagi tentang azab. Itu orang Melayu mungkin sinonim dengan kisah si tanggang ataupun batu tangkuk. Itu ada kaitan ibu bapa kan. Sebab antara azab yang dipercepatkan adalah azab derhaka kepada ibu bapa. Sabda Nabi SAW, qala ma min zambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubah ma yudkhalu lahu min al-dami wal qati'ati rahim. Tidak ada satu dosa pun yang lebih patut disegerakan hukumannya bagi pelaku di dunia, di samping hukuman di akhirat, iaitu perbuatan derhaka dan juga perbuatan memutuskan hubungan kekeluargaan. Itu di antara tentang hukuman bagi mereka yang derhaka kepada ibu bapa. Maksudnya dia punya balasan disegerakan di dunia. Dan tadi kita kongsikan tentang menangis, membuatkan mayat kita menangis juga termasuk dosa besar. Bab buka walidain, bab menyatakan tangisan kedua ibu bapa. Abdullah bin Umar, ini adalah asalnya adalah kata-kata sahabat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, menangisnya kedua ibu bapa, menangisnya kedua ibu bapa adalah termasuk daripada kedakaan dan dosa-dosa besar. Termasuk dalam perkara derhaka yang perkara dosa-dosa besar. Itu kata Abdullah bin Umar. Dan ada satu bab tentang doa ibu bapa. Jadi tuan-tuan, beruntunglah siapa yang masih ada ibu bapa yang masih hidup, sebab dia termasuk dalam doa yang mustajab. Nabi sebenarnya hadis, tiga doa mustajab yang tidak akan diragukan padanya, tidak akan diragukan. Doa yang pasti dinut Allah SWT. Yang pertama, sasada awal mustajab lahunna la syakka fihinna. Yang pertama, da'atul mazlum, doa orang yang dizalimi. Da'atul musafir, doa orang yang musafir. Dan yang ketiga, doa kedua ibu bapanya kepada anaknya. Ini doa yang tidak syak, yang pasti mustajab. Dan tentang Nabi sebut tentang orang yang celaka. Ada orang yang disebut 3 kali. Kisah ni sewaktu Nabi berada di mihrab, di mimbar Masjid Nabawi, Nabi turun. Nabi kata celakalah 3 kali celaka. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa sebut sampai celaka 3 kali? Dia kata celakalah barang siapa yang ada mak ayah tapi dia tak dapat masuk syurga. Celakalah siapa yang ada mak ayah hidup tetapi dia tak masuk syurga. Maksudnya tuan, mak ayah hidup, dia tak sempat berbakti, dia tak sempat berwalidah dengan mak ayah dia, maka dia termasuk orang yang celaka, orang yang rugi. Dan Imam Bukhari tuan-tuan, dia bawa kitab, dia bawa satu bab tentang berbakti kepada kedua ibu bapa setelah kematian mereka berdua. Ini bagi mereka yang telah
kewafatan mak ayah dia, maka Imam Bukhari bawakan hadis-hadis tentang bagaimana nak berbakti kepada ibu bapa, bagaimana nak berwalidain. Jadi wahai Rasulullah, ini pertanyaan, wahai Rasulullah, apakah akan kekal sesuatu yang kebaikan kepada kedua ibu bapaku selepas kewafatan mereka berdua, sehingga aku dapat berbakti kepada keduanya? Maksudnya aku nak buat satu amal ibadah yang kekal untuk mak ayahku. Rasulullah SAW jawab, ya, ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Yang pertama, mendoakan keduanya. Mendoakan keduanya. Yang kedua, memohon keampunan. Yang pertama, kita kedudukan mak ayah telah meninggal. Yang kedua, memohon keampunan. Yang ketiga, memenuhi janji keduanya. Sekiranya kita ada janji, mereka ada janji, kita penuhi janji-janji mereka. Yang keempat, menghormati rakan taulan keduanya, dan menyambung hubungan kekeluargaan yang tidak dapat kalian dapat menekan dengan dari keduanya. Maksud menyambung hubungan kekeluargaan dengan mak ayah kita. Maksudnya tuan-tuan, orang ni kalau mak ayah dah meninggal, dia dengan saudara pun dia dah tak ada apa-apa. Dia sibuk dengan hal keluarga sendiri. Termasuk dalam perkara kebaikan kedua-duanya adalah kita menyambung hubungan kekeluargaan mak ayah kita. Dan ada kisah yang tentang tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tuan dia sangat baik ataupun rapat dengan ibu dia. Setiap kali nak Abu Hurairah ni tuan dia bukan gabungan Madinah ketika dahulu. Dan dia ada doa yang pelik, yang unik yang dia buat dengan ibu dia. Kita kalau jumpa mak ayah kita bagi salam. Tapi Abu Hurairah ni ada doa khusus. Jadi dia bawakan asalnya. Ini doa dia tuan. Di antaranya kata, ya, ini doa Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Ini doa Abu Hurairah, ibunya dan juga orang yang mohon ampun bagi ibunya. Abu Hurairah kata ampunlah Abu Hurairah, kemudian ampunlah ibu dia, dan ampunlah orang yang mendoakan keduanya. Jadi kata para ulama, kami pun mohon di sini kata, kami pun mohon keampunan bagi keduanya. Kami pun mohon keampunan untuk Abu Hurairah dan juga ibu dia, dan kami termasuk orang yang mohon ampun untuk keduanya. Dan ini hadis yang masyhur. Jika meninggalnya anak Adam, terputus amalan tiga perkara, amalan jariah, ilmu bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh. Ini hadis yang kita biasa dengar. Sebagai bakti adalah bakti yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dikasih ayahnya. Ini yang telah disebutkan tadi, kita antara dia walidain. Dan di sini kan tentang adab. Kita kalau ada mak ayah kita boleh tak duduk dulu. Boleh tak kita saya tuan-tuan, boleh tak kita duduk dulu, atau kita lalu di depan dia. Dalam akhlak dalam Islam kita tidak boleh melakukan demikian. Jadi adalah hadis mengatakan, Allah mengatakan bahawa jangan engkau panggil dia dengan namanya. Kita tak boleh panggil mak ayah dengan nama atau nama dia Muhammad, tak boleh Muhammad. Tapi saya pelik orang putih, dia kan panggil ayah dia dengan mak dengan nama kan. Tapi dalam Islam tidak digunakan. Jangan engkau panggil dia dengan namanya, dan jangan engkau berjalan di hadapannya, dan jangan engkau duduk sebelumnya. Itu cantiknya, dengan akhlak yang telah Nabi SAW. Jadi itu antara hadis cerita tentang birrul walidain. Dan kemudian ada hadis cerita tentang silaturahim. Saya suka sentuh sedikit tentang silaturahim. Sebab tuan-tuan, kita hari ini ada kemudahan yang banyak teknologi. Tuan-tuan ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Senang kita boleh percuma. Jadi untuk kita menghubungkan silaturahim itu sepatutnya lebih mudah, kan? Kalau ikut logik akal kita, bila ada teknologi ini sepatutnya lebih mudah, lebih senang kita nak hubungi mak ayah kita, kan? Ada mana orang nak hantar surat penjurat, kan? Sekarang lebih mudah. Ini antara perkara yang saya suka nak kongsikan tentang bab silaturahim, khususnya silaturahim dengan ahli keluarga, ahli keluarga terdekat dan yang jauh. Sebab apa ada perintah daripada Nabi SAW untuk kita mempelajari nasab. Tuan-tuan tahu nasab. Nasab ni adalah silsilah keturunan. Tuan-tuan hafal sampai mana? Ini boleh cerita hafal, ni boleh cerita bergaul lagi. Sebab Nabi sebut pelajarilah nasab kalian dan hubunglah silaturahim. Dan banyak kelebihan tentang nasab ni.
Tuan-tuan hafal nasab sampai mana? Sampai atuk ke? Moyang ke? Dan saya hafal sampai 6. Mungkin tuan-tuan boleh, mungkin tuan-tuan nasab dengan saya kot kalau kita share kan. Dan saya nama saya Hud bin Akasha bin Hussein bin Mahmud bin Jidil bin Nebak bin Ali. 7 generasi hafal. Itu baru hafalan belum nak silaturahim ni. Tetapi dengan tuan-tuan hafal nasab ni, tuan-tuan boleh berhubung silaturahim. Maksudnya ada point nak bercakap. Dan itu adalah benda yang dituntut dalam Islam. Hadis dalam ni ada hadis menceritakan tentang kepentingan belajar nasab. Dan tujuan belajar nasab adalah untuk kita bersilaturahim. Dan apa kelebihan itu? Apa kelebihan dia adalah kita akan murahkan rezeki dan panjang umur. Itu tentang bab silaturahim. Ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT dan menyambung silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan hartanya dan dicintai oleh ahli keluarga. Mereka beruntunglah yang bersilaturahim. Dan tentang bersilaturahim ni, tentang perkara yang paling afdal yang kita menginfakkan pada ahli keluarga kita. Juga diceritakan dalam bab ni, ya. Di mana tuan-tuan, mulakanlah dengan tanggunganmu. Mulakan dengan tanggunganmu. Sekiranya ada lebih, maka berilah pada kerabat yang dekat. Sekiranya ada lebih, maka berikan pada orang yang memerlukan. Maksud dalam tingkatan kita nak berinfak, bersedekah, yang pertama sekali ahli keluarga kita, yang paling rapat dengan kita, ya. Yang kedua, kerabat yang dekat ahli keluarga kita. Yang kedua, ahli kerabat. Yang ketiga, bagi mereka yang memerlukan. Itu antara afdaliyah. Dan tentang mereka yang tidak bersilaturahim ataupun memutuskan silaturahim, tidak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun ke atas kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan silaturahim. Jadi orang yang putus silaturahim, dia tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah orang yang menyambung silaturahim dalam hadis ini, bukanlah orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang memberikan sesuatu kepada keluarganya. Maksudnya kita ada saudara kita bagi dia hadiah, bagi makanan, kita dianggap menghubungkan silaturahim. Bukan. Tapi nak katakan dia, orang yang menghubung silaturahim adalah orang yang menyambungkan hubungan yang terputus. Itu baru betul tentang cara silaturahim. Bukan kita bagi makanan dekat dia itu silaturahim. Macam bagi silaturahim adalah mereka yang menyambung hubungan yang terputus. Itu juga disebut dalam hadis ini, iaitu bab laisal wasil bimukati. Bukanlah orang yang menyambung hubungan itu orang yang membalas dengan semisalnya. Kita bagi dia barang, bagi dia barang, kan? Tetapi orang yang menghubungkan silaturahim adalah orang apabila diputuskan hubungan keluarga, maka dia menyambungnya. Itu takrifan menyambung silaturahim. Takrifan menyambung silaturahim, menyambung hubungan yang putus. Dan termasuk dalam ini juga diceritakan menyambung hubungan dengan keluarga yang zalim. Ada juga ahli keluarga kita yang zalim, yang jahat. Maka dalam Islam pun kita dianjurkan untuk menyambung silaturahim. Itu antara hadis yang dikongsikan, banyak lagi tentang belajar nasab. Bab tu'alimu min ansabikum la taslu bihi arhamikum. Bab yang menyatakan belajarlah dari nasab kalian, barang yang dapat menghubungkan dengan hubungan keluarga yang lain. Sabda Nabi SAW, ini asal dari Allah. Ta'alamu ansabakum summa silu arhamikum. Kata Sayyidina Allah, belajarlah nasab kalian, belajarlah nasab kalian dan sambunglah silaturahim. Mungkin ini terkait yang kita boleh ambil malam ni. Maka cek balik nasab, bukan untuk kita berbangga. Ada orang dia berbangga dengan nasab dia. Nasab sebenarnya tak ada buat kebanggaan. Dia kata kami ahlul bait sebagainya, kan, kami ikut Rasulullah, bukan untuk kebanggaan, tapi tujuan untuk silaturahim. Itu di antara, dan masa sudah 1 jam. Saya tulis di hadis tentang bab tentang menjaga 2 orang anak perempuan. Siapa yang ada anak perempuan kat sini orang, ada 3 orang. Barang siapa yang jaga 2 perempuan 3 orang, maka Allah akan jaga dia dari neraka. Dan hadis mengatakan bahawa barang siapa yang ada 3 orang anak perempuan, dia bersabar terhadap mereka, memberikan mereka pakaian daripada hartanya, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka. Itu hadis tentang selamat dari neraka. Dan hadis lain mengatakan bahawa
Ya, barang siapa menjaganya, barang siapa ada 2 orang anak perempuan dan menjaga dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkan ke dalam syurga. 2 orang perempuan tadi akan masukkan dia dalam syurga. Saya baru ni waktu PKP ada bincang sama Pak Cik tu tentang hadis ni. Dia kata dia tak pernah dengar hadis ni. Saya kata kalau kita ada, sebab saya nak perempuan 3, saya kata kalau kita ada perempuan 3, kita boleh masuk syurga kalau kita jaga dengan elok. Dia tak pernah dengar hadis ni. Tapi kita tak lawan lah sebab orang tua kan. Punya hadis ni ada dalam kita baca ni. Memang ada wujud. Dan hadis ni yang sahih. Barang siapa yang ada bagi 3 orang anak perempuan, kemudian dia melindungi mereka, mencukupkan keperluan mereka dan menyayangi mereka, maka wajibnya syurga. Wajib kat atas lagi tersebut syurga. Dan orang tadi, ya Rasulullah, kalau 2 orang wanita macam mana? Kalau 2 orang perempuan macam mana? Pun masuk syurga. Dan termasuk dalam hadis ni, sama ada 3 anak perempuan ataupun 3 adik-beradik perempuan. Sebab yang saya mengatakan bahawa tidaklah bagi seseorang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan, iaitu adik-beradik perempuan, lalu dia menjaga dengan baik, memperlakukan dengan baik, melainkan masuk ke dalam syurga. Ini juga tentang menceritakan hadis-hadis berkaitan dengan wanita. Ini banyak saya kongsi malam ni. Saya kongsi tentang ibu bapa, kemudian saya kongsi tentang silaturahim, dan saya kongsi tentang anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan, supaya dengan kita untuk lebih bersemangat untuk beramal. Sebab tu kita mengatakan ini termasuk dalam Fadhil amal, untuk kita galakkan beramal. Jadi itu saja saya kongsikan. Sebab sebagai tutup, sebab kita orang Melayu ni kena ada kesopanan dan kesusilaan. Walaupun negara kan, kita ada Islam, keimanan, ada negara. Tuan-tuan apa tak? Yang pertama, percaya Tuhan. Macam sejarah bulan Ogos ni, percaya Tuhan, percaya Tuhan, percaya berjaya negara, keluar perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tapi yang cantik yang pertama tu. Jadi dalam Malaysia ni tak boleh ada istilah etis. Semua orang mesti percaya kepada Tuhan. Jadi etis tu tak wujud. Kita berada di negara berbagai kedaulatan undang-undang, keseimbangan undang-undang. Dan yang kelima ni kesopanan kesusilaan. Dan termasuk di dalamnya adalah adab. Itu orang kita ni terkenal dengan sopan santun. Walaupun kita katakan bahawa hari ini kita punya kesopanan dan kesusilaan dah semakin kurang. Terutama yang ada media sosial lagi, orang banyak buat perkara yang tak malu, perkara yang memalukan. Kan sampai orang kata daripada budak joget sampai ke orang tua joget, kan? Sebab itu antara kelemahan media sosial, media masa, jika mereka tidak memanfaatkan dengan baik. Dan saya nak share bagi penutup tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan hari ini, sebab ramai ada smartphone, hari ini untuk kita mendapatkan ilmu terlalu mudah. Dan buku-buku tuan-tuan, itu mungkin tak ada akhir zaman. Buku-buku terlampau banyak dalam yang free ada, yang berbayar ada. Dan kalau tuan-tuan tak percaya, ada satu apps ni, dia tolong bacakan. Tuan-tuan ambil satu PDF, ada banyak app tu, beli kat Shopee pun beli yang free model. Kita letak PDF tu tuan-tuan, dia tolong bacakan. Nak kata terlampau mudah dapat ilmu. Nak mana nak baca, dia tolong bacakan. Ada yang sampai dia tolong lukiskan pun ada. Ini dapat ilmu terlalu mudah. Dan mungkin tuan-tuan pernah dengar apa, CD cetak rompak kan, video cetak rompak kan. Hari ni buku cetak rompak sangat banyak. Saya pun tak tahu buku dia, sebab kita nak beli murah kan. Contohnya saya beli yang ni tuan-tuan, bukan nak promote lah, bukan nak suruh cetak rompak lah. Contoh, beli buku ni RM22 kan, RM22 ni 1 jilid. Saya beli cetak rompak tuan-tuan, 4 jilid ni RM2. 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 Tapi bukan ini lah, saya beli Indonesia. Malaysia tak keluar ni. Saya tak minat sangat buku Malaysia ni sebab dia tidak ada tahqiq, dia tak ada tahqiq hadis. Dia terjemah, saya suka yang beli pun sebab dia ada keluarkan nombor hadis. So dia tahu hadis tu hasan ke, ru'ayat ke. Dia ada tahqiq, dia tak semula. Saya start beli buku kat Shopee. Dia rahsia lah. Itu tuan-tuan, ada 50% ada. Dan tuan-tuan beli RM2, dia bagi 6 buku free.
Contohnya, contoh tafsir Ibnu Katsir. Tapi saya tak tahu hukum dia, kan? Kalau orang nak ilmu kan, tak beli buku tak mampu, kan? At least kita beli juga lah, daripada orang tengok orang kan. Tuan-tuan tahu tafsir Ibnu Katsir. Saya tuan-tuan, saya ada ibu buku dalam handphone, saya beli yang macam ni. Kadang-kadang kita nak mengajar, kena bawa. Tapi saya tak beli ibu. Ibu ni dalam bentuk PDF. Kitab tafsir Ibnu Katsir, bahasa Arab saya beli, bahasa Melayu saya beli. Tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan, orang beli yang ada kat surau ni, warna hijau, warna kuning kan. Harga dia sejual 4,600. Tuan-tuan beli kat sini berapa ringgit? Saya beli juga, saya beli yang virtual, saya beli yang ibu, RM20. Itu pun saya jumpa dia RM2 lagi. Kita beli RM20 tak, dia jumpa RM2. Nak kata ilmu ni tuan-tuan, sangat murah. Dan itu termasuk tanda zaman. Itu saya baru sebut kita agama. Kalau kita kitab, kalau tuan-tuan minat sains, minat buku-buku management business, lagi murah kalau buku agama. Dan lagi cantik. Kalau buku agama ni macam tolong sikit. Tapi kalau buku yang business management, dia boleh buat summary type. Dan kalau kita suruh komputer baca, dia baca sedap. Kalau kita suruh baca buku Melayu, dia keluar suara hidung. Dia keluar senang hidung. So, mungkin Melayu tak baca buku kan, dia pakai orang hidung punya suara. Tapi kalau buku bahasa Inggeris management, memang dia cakap tu fluent Inggeris lah. Saya suka beli buku bahasa Inggeris. Buku management, biasanya saya beli dekat kedai-kedai mahal lah, popular semua. Biasa buku nipis ni RM80. Kan, betul tak? Saya beli buku management RM50. Saya pernah beli tebal macam ni, 169 saya beli. Lepas tu saya jumpa teknologi moden kan, semua RM50. Buku-buku bisnes semua RM50. Bayangkan nak kata dapat ilmu. Walaupun saya kongsi belum tentu orang beli juga kan. Satu ujian lah dalam bidang keilmuan. Nak kata hari ni ilmu terlalu mudah untuk dia dapati. Jadi itu saja yang saya kongsikan. Kita boleh cari dekat Shopee. Macam promote barang pula. Tak ni nak promote, nak dapatkan buku yang murah lah. Kalau saya suka baca pakai ibu ni, tuan-tuan, dia boleh laraskan cahaya. Tuan-tuan nak gelap, nak terang, dia boleh bacakan. Dan kemudian dari kamus. Tuan-tuan kalau nak buka bahasa Inggeris, nak buka kamus susah. Tuan-tuan klik dekat dalam PDF tu, dia tolong terjemahkan terus. Itu saya kata hari ni ilmu sangat mudah nak dan bagi kita nak ataupun tak nak. Tetapi saya risau dengan generasi yang bawah ni, tuan-tuan. Sebab hari ni orang tak nak belajar. Saya buat kajian, hari ni orang tak nak belajar. Sebab apa, tuan-tuan? Kita belajar jauh-jauh, belajar luar negara, balik-balik tak ada kaya pun, betul tak? Pakai kereta biasa dia. Tapi hari ni anak muda yang menjadi YouTuber, buat lawak dalam Facebook, buat TikTok, mewah-mewah tu. Betul, tuan-tuan? Orang kalau buka office 3 tingkat seperti saya tengok, kita tengok anak muda, semua umur 20 lebih. Tapi dah 7 angka 6 angka gaji. Dan memang luar pasal SPM 20, 18, 19. Jadi bila anak muda tengok, buat apa aku belajar medis, buat apa aku belajar sains, buat apa aku belajar agama, baik aku jadi YouTuber, jadi Insta famous, duit lagi banyak. Jadi kita risau anak-anak muda dah mula nak meninggalkan bidang teknologi. Walaupun kita jual buku 50 sen, bagi free pun tak apa. Orang tak nak juga. Itu antara cabaran ataupun ujian untuk anak muda ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan untuk berdakwah pada keluarga kita, anfusikum al-mu'min, dan pada penting kepada kita sendiri untuk menjadi contoh teladan kepada anak-anak dan juga kita punya saudara. Sebab tu saya suka poinkan tadi tentang menyambung silaturahim. Sebab tu tuan-tuan yang hadir pada malam ni paling kurang dapat gambaran apa yang kena buat. Tuan-tuan tahu ada buku murah, tahu ada bahasa ilmu. Sebab kita tuan-tuan takkan nak buat TikTok, takkan nak buat challenge. Kan kita bukan jenis macam tu. Jadi kita kena gunakan silaturahim tu untuk kita hubung ahli keluarga kita untuk bawa dakwah kepada mereka. Macam saya sendiri, saya terus terang, saya dengan nasab yang saya belajar tadi, saya cari balik. Saya punya sepupu sepapat yang bawah umur saya lah. Saya 30, saya bawah 30.
Kan saya nak kita sekira orang 40 kan, mesti tak dengar kan, kurang sikit kesan. Saya cek buat 30, saya kumpulkan dua dalam grup WhatsApp, saya bagi kita sekira, saya buat usaha yang kita mampu. Sebab kalau kita nak ajak kawan-kawan, apa kau ni, kau bukan nak ayah aku, kau bukan saudara aku pun. Itu penting nasab untuk kita kumpulkan suhaib dan kita tak buat. Tuan-tuan hari ni ramai yang saya tengok senior-senior. Kalau tuan-tuan cakap dalam WhatsApp tu mungkin ramai dengar. Cuba kalau macam Imam Bukhari tadi kan, umur 11 tahun teguh, apa yang kau ni teguh aku kan, sekali betul. Tapi hari ni tuan orang tengok faktor usia. Tuan-tuan yang ada pada hari ni ya, saya lihat kebanyakan telah berusia, boleh gunakan untuk satu hari untuk buat dakwah ya. Jadi itu saja yang saya kongsikan. Aku boleh hadza wa sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.